lakaran sejarah mekar abadi, relung kisah bukanlah boneka, menggamit rona memori, melayar tirai politik, menyahut panji ekonomi, aspirasi dominasi tentera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Tan Chee Seng selaku pensyarah bagi kursus HST 225 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara serta rakan-rakan yang disayangi sekalian. Pada hari yang mulia ini, kami berkumpulan 8 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk hubung kait dominasi tentera dalam kerajaan di Tanah Besar Asia Tenggara dengan kesannya terhadap politik dan sosioekonomi negara. Dalam pada itu, dominasi tentera dalam kerajaan di Tanah Besar Asia Tenggara ini dapat dilihat melalui keempat-empat negara ini, iaitu di Thailand, Myanmar, Vietnam dan Laos. Hubungan tentera terhadap kerajaan awam di Asia Tenggara ini dilihat sangat popular dari tahun 1950 hingga ke tahun 1970. Hal ini demikian kerana hubungan ini dapat diaplikasikan melalui sistem yang telah dilaksanakan di Jepun, Jerman dan Amerika Syarikat, yakni dalam pasca saudara dari tahun 1861 hingga ke tahun 1865. Tambah pula, hubungan tentera dengan kerajaan awam ini juga dapat dilihat melalui angkatan bersenjata yang mampu untuk membawa perubahan dalam sesebuah negara baru merdeka tanpa menggunakan sebarang kekerasan yang melampau. Bukan itu saja, keupayaan angkatan bersenjata juga berpotensi besar dalam mendapatkan peruntukan terbesar dalam sesebuah belanjawan negara yang lebih membangun. Oleh hal yang demikian, sistem bagi tentera awam ini dapat ditonjolkan melalui beberapa contoh negara seperti Thailand, Indonesia dan Burma. Hal ini demikian kerana peranan tentera dalam sebuah dominasi politik seperti di Thailand dan Burma dapat ditunjukkan pada tahun 1970. Perkara ini juga berkait rapat dengan hal dominasi tentera yang perlu ditinjau melalui aspek kegagalan demokrasi dalam beberapa negara di Asia Tenggara. Di Myanmar, tentera masih berkuasa dan berlakunya masalah ekonomi dalam isu penarikan mata wang kyat dalam sebuah isu pengguburan peniaga pasar gelap dengan ketiadaan sebarang ganti rugi dan mempunyai pengagihan habuan ekonomi yang tidak seimbang dalam kalangan anggota tentera sehingga mengakibatkan berlakunya rusuhan pada bulan Julai 1988 sehingga memaksa Jeneral Ne Win untuk melepaskan kuasanya. Sehubungan dengan itu, semua kuasa ini terletak pada State Law and Order Restoration Council (SLORC) yang telah dianggotai oleh pegawai kanan tentera dan mereka juga telah mengadakan pilihan raya pada tahun 1990 yang memberikan keputusan bahawa kemenangan berpihak kepada Aung San Suu Kyi dan Parti National League for Democracy dengan undian sebanyak 392 kerusi. Akan tetapi, pihak tentera Laos telah menolak keputusan pilihan raya itu atas alasan Raya Burma masih belum bersedia untuk menerima sebarang sistem demokrasi. Pada masa yang sama, pilihan raya ini juga digunakan oleh pihak tentera dalam mewujudkan satu konvensyen kebangsaan dalam membincangkan perlembagaan baru di Laos. Oleh hal yang demikian, pilihan raya umum telah diadakan pada bulan November 2010 dengan kemenangan berpihak kepada Union Solidarity and Development Party (USDP). Tambah pula, pilihan raya ini juga disokong oleh tentera dan ramai pegawai tentera seperti kolonel, major dan kapten yang bertanding dan memenangi kerusi Dewan Perwakilan dan Parlimen Tempatan. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada Saudari Noliana bagi meneruskan pembentangan ini. Terima kasih kepada Saudara Fawaz. Saya, Siti Noliana binti Samingin, pemegang Matik 150714, akan menyambung intipati yang telah disampaikan oleh Saudara Fawaz itu. Peranan tentera di Thailand telah mengalami perubahan selepas peristiwa Oktober 1973. Ianya disebabkan oleh bantahan dari pelajar dan juga masyarakat. Bantahan tersebut telah menamatkan pemerintahan tentera di bawah pimpinan Tanam Kiti Kachon dan Prapat Karusatian. Selain itu, desakan antarabangsa juga turut memberikan tekanan kepada tentera untuk berundur dari arena politik lalu membawa kepada pendemokrasian semula. Satu perkara yang menarik berkaitan pendemokrasian ini ialah kelas menengah semakin ketara apabila ramai golongan elit, perdagangan dan ekonomi memasuki politik lalu memenangi kerusi parlimen dan dilantik ke jawatan kabinet. Namun begitu, hubungan rapat antara perdagangan dan politik membawa kepada rasuah seperti yang berlaku semasa pemerintahan Chuan Lik Pai. Disebabkan itulah,
Thaksin telah berada di luar negara sejak tahun 2008. Ianya bagi mengelakkan dihukum kerana kesalahan rasuah yang didakwa bersifat politik. Manakala di Indochina pula, tentera kebangsaan Laos, Vietnam dan Kemboja bermula dengan revolusi menentang Perancis dan kemudiannya Amerika Syarikat. Tentera-tentera ini mempunyai hubungan rapat dengan parti komunis tempatan, malah diletakkan di bawah parti, sementara pegawai-pegawainya menjadi anggota parti. Selepas tahun 1975, tentera Vietnam telah terlibat dalam pelbagai peranan serta telah dapat menakluki Kemboja pada tahun 1978 dan dapat menghadapi serangan Cina pada tahun 1979. Oleh itu, bab ini akan menerangkan tentang kedudukan tentera di Myanmar, Thailand, Laos dan Vietnam serta menilai peranan tentera sebagai ejen pemodenan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Tan dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, saya Syafiqah binti Muhammad Iazam bernombor matrik 150531 akan meneruskan pembentangan. Mari kita lihat topik seterusnya iaitu hubungan dominasi tentera Thailand terhadap politik dan sosioekonomi. Latar belakang dominasi tentera Thailand. Mari kita lihat politi birokratik. Kuasa dalam bidang politik birokratik terletak pada pegawai kerajaan iaitu yang terdiri daripada tentera dan juga golongan awam. Wujudlah rasa dalam pentadbiran kerana mereka menggunakan alat pentadbiran sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri. Ahli birokrat juga mempunyai hubungan yang baik dengan ahli politik dan ahli birokrat juga mempunyai hubungan yang baik dengan kelompok perdagangan. Oleh itu, ada golongan yang ditindas dan ada golongan yang berjaya mendapat habuan ekonomi. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat telah menyebabkan munculnya golongan jutawan. Golongan-golongan jutawan ini telah menguasai dalam bidang politik dan memegang jawatan penting. Seterusnya, wujudnya golongan kelas menengah yang semakin memberi kesan kepada pembentukan masyarakat madani. Tentera moden. Tentera moden telah diasaskan oleh Rama V dan dibangunkan bersama orang Thailand dan juga penasihat luar. Dalam tentera moden ini, raja menjadi ketua pertahanan negara manakala putera mahkota dilantik sebagai komander angkatan tentera. Latihan, pangkat dan gaji telah diseragamkan. Sebahagian besar keuangan negara sepatutnya disumbangkan dalam aktiviti pertanian dan juga pengairan, tetapi telah disumbangkan sepenuhnya dalam bidang ketenteraan. Tentera Thailand ini sangat hebat dan kuat sehingga menjadi anggota pihak berikat dalam Perang Dunia Pertama. Sebagai contoh, dalam Perang Dunia Pertama, tentera Thailand telah menghantar tenteranya ke Perancis. Namun begitu, akibat perebutan kuasa antara golongan diraja dan juga golongan bukan diraja untuk menguasai tentera moden ini, ianya telah membawa kepada rampasan kuasa pada 1932. Rampasan kuasa 1932. Ia diketuai oleh Parti Rakyat. Antara tokoh penting yang terlibat dalam rampasan kuasa pada 1932 ialah Pia Pahon, Luang Pibun Songkram dan juga Pridi Panamnyong. Faktor rampasan kuasa ini berlaku kerana mereka ini tidak berpuas hati dengan kelompok raja yang menguasai tentera moden. Kesannya, pemerintahan semasa Pibun Songkram lebih autokratik dan banyak berlaku ketidakstabilan politik. Seterusnya, berlaku pula rampasan kuasa pada 1947 yang diketuai oleh Sarit yang telah mendapat sokongan daripada mereka iaitu golongan tentera yang berpengaruh. Semasa pada zaman Sarit ini, tentera sentiasa melakukan perubahan, khususnya dalam pelbagai bidang. Kesannya, wujud Markas Agung. Markas Agung berfungsi untuk menyeraskan 3 pasukan angkatan bersenjata. Markas Agung ini mempunyai fungsi yang meluas termasuk membawa perubahan kepada masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Kesan penubuhan Markas Agung dapat menjamin keselamatan rakyat terutamanya dari ancaman komunis dan menjamin keselamatan dalam negara. Penubuhan ISOC iaitu Internal Security Operation Command. Ia merupakan satu institusi yang berada di luar bidang ketenteraan. Institusi ini bermatlamat menghapuskan ancaman dan pengaruh komunis. Kesan penubuhan institusi ini telah berjaya menjamin keselamatan dalam negara Thailand itu sendiri
dan memberi program pendidikan politik kepada masyarakat luar bandar bagaimana untuk menghadapi ancaman komunis. Bagi menjalankan semua aktiviti yang disebutkan tadi, tentera memerlukan dana. Terdapat 3 sumber dana tentera iaitu pertama, belanjawan negara, kedua, dana rahsia kerajaan bagi keselamatan negara, ketiga, kompleks tentera perdagangan. Kesemua dana ini akan digunakan bagi menjalankan program pendidikan politik iaitu mendidik masyarakat supaya menghadapi ancaman komunis dan menguasai dalam bidang media. Selepas tahun 1976, terdapat 3 kemunculan tentera iaitu Tentera Turki Muda, Tentera Demokratik dan kumpulan 5 Akademi Tentera Chula Chomkla. Tentera Turki Muda. Ianya terdiri daripada graduan kelas 7 Akademi Tentera Thailand. Dalam Tentera Turki Muda ini, telah banyak mencadangkan reformasi tentera bagi memulihkan reputasi mereka di hadapan rakyat Thailand. Mereka memerlukan seorang jeneral seperti Jeneral Prem Tin Su Landon untuk menjadi Panglima Angkatan Tentera dan menjadi Perdana Menteri pada 1980. Pada tahun berikutnya, mereka cuba mengadakan rampasan kuasa namun gagal. Kegagalan mereka untuk merampas kuasa tersebut telah dianggap sebagai pemberontak, yang kemudiannya membawa kemunculan Tentera Demokratik. Tentera Demokratik. Tentera Demokratik ini muncul selepas Oktober 1973 dan akibat kebimbangan pegawai terhadap isu negara. Anggota tentera ini terdiri daripada pegawai ASOK yang telah berjaya memerangi ancaman komunis pada satu masa dahulu. Tumpuan utama dalam Tentera Demokratik adalah reformasi sosiopolitik dan amalan demokrasi terhadap rakyat Thailand. Kumpulan 5 Akademi Tentera Chula Chomkla. Kumpulan ini bertujuan untuk menyekat pengaruh kumpulan Tentera Turki Muda dan mereka juga cuba melakukan rampasan kuasa dan ingin melantik rakan mereka iaitu Krab Rayun menjadi Perdana Menteri namun telah mendapat bantahan rakyat. Kesan kepada politik dan sosioekonomi. Pertama, perkembangan ekonomi yang pesat. Perkembangan ekonomi yang pesat di Thailand telah dipengaruhi oleh kemunculan kelompok perdagangan. Kelompok perdagangan ini terlibat dalam bidang politik. Pelbagai dasar ekonomi telah dijalankan oleh mereka. Contohnya, semasa pentadbiran Chat Chai telah melaksanakan beberapa aktiviti dari segi ekonomi yang begitu menarik. Seterusnya, pertambahan golongan kelas menengah. Kewujudan golongan orang Cina Thai telah muncul di Thailand dan menjalankan aktiviti perdagangan. Yang seterusnya, perkembangan dalam pembelajaran. Antara tahun 1947 hingga tahun 1970, kadar celik huruf mula meningkat. Fasa Revolusi Thai dan kesannya. Terdapat 3 fasa Revolusi Thai iaitu pentadbiran Salib Tanah Rat, revolusi dari demonstrasi pelajar dan kemunculan masyarakat madani. Semasa pentadbiran Salib Tanah Rat, beliau telah mengetepikan dasar nasionalisme ekonomi dan mula menumpukan kepada sektor lain seperti pembuatan dan kewangan untuk meningkatkan keuntungan negara. Kesannya, sektor pertanian mula merosot dan keuntungan dari segi sektor pembuatan dan lain mula meningkat. Revolusi dari demonstrasi pelajar. Pada awal tahun 1970-an, demonstrasi pelajar telah berlaku dan ini telah menyebabkan kejatuhan penguasaan tentera. Kesannya tamatlah politik birokratik iaitu penguasaan awam dan juga tentera yang menggunakan jawatan mereka untuk memperkayakan diri masing-masing. Yang terakhir adalah kemunculan masyarakat madani. Kemunculan masyarakat madani telah menyebabkan wujudnya amalan demokrasi yang dipimpin oleh Jeneral Prem. Kesannya, muncullah golongan elit perdagangan dan golongan elit lain dan akhirnya membawa kepentingan perdagangan. Kepentingan perdagangan ini diperoleh kerana golongan-golongan elit ini memegang jawatan dari segi parti politik. Mereka ini akhirnya telah membawa kepada kemunculan Thaksin Shinawatra. Thaksin Shinawatra telah dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001 dan beliau juga terlibat dengan parti politik Thai Rak Thai. Parti politik ini bertujuan untuk membawa pembaharuan politik di negara Thailand itu sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tentera dan parti di Vietnam.
Tentera Vietnam merupakan salah satu institusi yang mendominasi masyarakat selain daripada Parti Komunis Vietnam dan Biokrasi Negara. Tentera Vietnam ini telah ditubuhkan semasa Perang Dunia Kedua untuk menentang penjajahan. Pada September 1940, terdapat satu pasukan menyerang garison tentera Perancis, tetapi kalah. Pada Julai 1944, Bong Nguyen Giap telah menubuhkan satu pasukan bergerak yang terdiri daripada 34 orang anggota. Pada Mac 1945 pula, kedua-dua pasukan telah disatukan menjadi Tentera Pembebasan Vietnam dan Tentera Rakyat Vietnam. Pasukan baru ini mengandungi 1,000 orang yang dibahagi kepada 13 company. Dan pada Februari 1951, tentera ini telah ditukar kepada tentera Vietnam. Selain itu, dapat dilihat peningkatan anggota tentera telah berlaku dari tahun 1955 hingga 1983. Peningkatan ini telah berlaku disebabkan oleh penambahan daripada pasukan separa tentera. Namun, setelah Perjanjian Geneva 1954 di Materai, pasukan tentera Vietnam telah mengalami perubahan, iaitu tentera Vietnam telah disusun semula dalam bentuk yang lebih konvensional, tetapi diberikan dua peranan, iaitu satu peranan berkait dengan pembangunan semula ekonomi dan pengeluaran dengan anggota tentera turut diberikan jawatan negara. Peranan kedua pula mempertahankan negara dengan bantuan Soviet Union dari segi kelengkapan. Selain itu, ketiga-tiga organisasi iaitu VPA, negara dan parti mengalami pertindihan serta kedudukan yang bertindih. Hubungan VPA parti telah ditetapkan oleh Perlembagaan 1980 yang diterima pakai untuk seluruh Vietnam dan telah disatukan pada 1975. Perlembagaan 1980 telah menyerahkan tugas dan tanggungjawab hal ketenteraan kepada 3 badan utama, iaitu Dewan Perhimpunan Kebangsaan, Majlis Negara dan Majlis Menteri. Dalam struktur ini, Majlis Negara merupakan puncak struktur kerajaan mengatasi Majlis Menteri. Pejabat Presiden juga telah dimansuhkan dan digantikan dengan pengurusi Majlis Negara serta dilantik menjadi Pemerintah Agung Tentera. Majlis Negara merupakan majlis kolektif Presiden Republik Sosialis Vietnam. Majlis ini bertanggungjawab melantik atau memecat Menteri Pertahanan Kebangsaan, menentukan grade dan pangkat anggota tentera, mengadakan anugerah pingat dan gelaran kepada anggota tentera serta mengisytiharkan perang ketika negara berhadapan dengan serangan musuh. Namun, pengisytiharan yang dilakukan perlu disahkan terlebih dahulu oleh Dewan Perhimpunan Kebangsaan. Bagi Dewan Perhimpunan Kebangsaan pula, ianya akan dipilih setiap 5 tahun dan merupakan badan tertinggi negara. Dewan ini akan bersidang 2 kali setahun untuk melantik pucuk kepimpinan parti dalam semua kerajaan termasuk Majlis Negara dan Majlis Menteri. Dewan ini juga melantik terus ahli Majlis Pertahanan Negara. Dan yang terakhir ialah Majlis Menteri. Majlis Menteri ini terletak di bawah Majlis Negara dan bertanggungjawab pada 3 aspek, iaitu mengadakan kegiatan pertahanan negara, membangunkan anggota angkatan bersenjata, menjamin keselamatan sosial serta melaksanakan langkah lain bagi mempertahankan Ibu Pertiwi. Seterusnya, hubungan tentera dengan parti. Kedudukan Dewan Perhimpunan Kebangsaan dan semua majlisnya di bawah Parti Komunis Vietnam. Hal ini telah diperakukan oleh Perlembagaan 1980 yang menyebut bahawa Parti Komunis merupakan bahagian penting bagi golongan pekerja Vietnam dan ianya merupakan faktor utama yang menentukan kejayaan revolusi. Parti Komunis Vietnam juga telah mempromosi konsep rule of law yang memberi ruang kepada Dewan Perhimpunan Kebangsaan meluluskan undang-undang selain berhak bertandingan kepada pihak eksekutif berkaitan dengan pentadbiran negara. Namun begitu, hubungan antara parti dan tentera telah diputuskan pada tahun 1960 dan dipinda pada tahun 1976 dan 1982. Hubungan antara parti dan tentera dilakukan melalui jawatan kuasa tentera pusat parti dan direktorat politik. Sebelum tahun 1976, pegawai tentera dan pegawai politik menjadi jawatan kuasa unit parti yang sama. Namun, selepas tahun 1976, kuasa mengeluarkan perintah yang dipegang oleh pegawai tentera yang lazimnya mempunyai taraf yang lebih tinggi daripada pegawai politik dalam pasukan yang sama. Dalam kedudukan tentera pula, Parti Komunis dan negara dicirikan oleh peranan serta jawatan yang bertindih. Pegawai kanan tentera turut memegang jawatan parti atau pentadbiran negara di mana sebanyak 10% ahli anggota tentera menghadiri persidangan Dewan Perhimpunan Kebangsaan pada tahun 1981.
Pada tahun 1975, tentera lebih banyak berperanan menjaga keamanan dan keselamatan bagi menstabilkan kehidupan rakyat. Berhubung dengan peranan tentera selepas tahun 1975, terdapat pandangan yang berbeza iaitu membenarkan tentera terlibat dalam pembangunan ekonomi selepas perang. Tetapi mereka perlu bersedia untuk berperang kurang daripada ketidakstabilan politik yang berlaku di Kemboja atau sebaliknya. Pada tahun 1976, VPA telah menubuhkan Direktorat Ekonomi bagi mengarahkan tentera dalam ekonomi rakyat dan terlibat dalam 4 sektor iaitu pertanian, industri perhubungan dan pengangkutan. Namun, tidak semua bersetuju dengan fungsi ini kerana akan menghakis disiplin, mengurangkan persediaan untuk berperang dan melewatkan deregularisasi dan pemodenan tentera. Setelah itu, Kongres Parti telah diadakan pada tahun 1976. Di dalam kongres itu telah dinyatakan bahawa fungsi tentera mempertahankan ibu pertiwi dan pembangunan ekonomi. Setelah itu, peranan tentera menjadi pengurus pada peringkat daerah, menebus guna tanah dan terlibat dalam pertanian, menggali telusan, projek hidro dan melakukan kegiatan ekonomi di sekitar barat mereka. Namun kegiatan ekonomi dilihat berkurang apabila keselamatan Vietnam diancam rejim Pol Pot pada tahun 1977 dan telah berlaku pertempuran antara Kemboja dan Vietnam pada tahun 1977 hingga 1978. Pada November 1978, Vietnam telah menandatangani perjanjian persahabatan dengan Soviet Union dan pada Disember yang sama, Vietnam telah menakluki Kemboja bagi menggulingkan rejim Pol Pot. Namun pada Januari 1979, Beijing telah bertindak menyerang Vietnam yang telah mengakibatkan banyak kemusnahan dan kehilangan nyawa bagi pihak Vietnam. Pelibatan tentera dalam ekonomi disambung semula selepas ancaman dari China tamat. Dan pada tahun 1980, pasukan tentera moden telah diwujudkan agar dapat membawa kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi. Jelaslah bahawa tentera di Vietnam mempunyai kedudukan yang penting bukan sahaja dalam menjaga keamanan negara, malah dalam mentadbir politik dan juga dalam usaha mengembangkan ekonomi di Vietnam. Sekian sahaja penerangan daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Saya akan membentangkan tentang tentera dan politik di Myanmar. General Ne Win dan warisan tentera di Myanmar. General Ne Win menjadi direktor untuk satu tempoh yang panjang daripada 1962 hingga 1988. Walaupun perubahan melalui revolusi dan sosialisme ala Burma masih gagal, tetapi warisan tentera masih kelihatan sehingga awal abad ke-21. Dengan kuasa dipegang oleh sekumpulan pegawai tentera yang mula berkhidmat ketika Ne Win masih berkuasa, tentera Myanmar berasal daripada dua tradisi yang berlainan iaitu tentera British dan tentera Jepun. Pada Julai 1942, BIA telah diubah kepada Burma Defence Army iaitu BDA. Dan pada tahun 1943, tentera dijenamakan sebagai Burma National Army BNA. Daripada BDA dan BNA, ini muncul sebilangan besar pegawai tentera Myanmar selepas tahun 1948. Mereka dilatih di sebuah akademi tentera yang bar di Minggaladon yang terletak di berhampiran Rangoon. Dengan latihan diberikan oleh pegawai-pegawai Jepun. Kebanyakan pegawai tentera pada tahun 1950-an dan 1960-an terdiri daripada ahli Dobama Asyayun dan Kesatuan Pelajar Universiti Rangoon 1930-an. Ketika inilah kebanyakan mereka didedahkan kepada ideologi sosialis. Cik Lia Eng juga dikenali dengan ideologi angkatan bersenjata yang diterima pakai pada tahun 1958. Ideologi ini mengandungi 3 elemen iaitu mentadbir masyarakat dengan cara yang aman berdasarkan perlembangan, pertubuhan demokrasi dan kewujudan satu sistem sosialis. Jelasnya, tentera masih menghormati Perlembagaan 1947 dan
Sebelum tahun 1962, tentera berpendirian untuk tidak terlibat dalam politik. Rampasan kuasa yang berlaku pada tahun 1962 bukan sesuatu yang mengejutkan setelah ditelitikan perjalanan demokrasi berparlimen. Selepas merdeka, Myanmar melalui 3 pilihan raya bermula pada Jun 1952. Pilihan raya ini dimenangi oleh AFPFL yang turut memenangi pilihan raya yang diadakan pada April 1956. Walaupun pihak pembangkang National United Front yang bergabung dengan komunis berjaya menambah kursi. Pilihan raya seperti yang dilakukan NU pada tahun 1960 turut menimbulkan keresahan awam, khususnya dalam kalangan tentera. Selepas tahun 1962, pembincangan berhubung dengan sosialisme dan demokrasi telah diharamkan sama sekali kerana bagi tentera, perbincangan terbuka tentang hal-hal seperti ini berpotensi mengugat kestabilan politik negara. Pada tahun 1974, tentera telah mewujudkan satu perlembagaan baru yang bagi meneruskan keunggulan sosiopolitik ekonomi mereka. Mereka juga membuat perubahan pada cara pentadbiran dan mengawal negara. Revolusi Niwing menemui kegagalan pada tahun 1988. Ia berjaya mewujudkan satu rejim tentera yang kukuh dengan tiga-tiga institusi yang masih meneruskan sokongan kepada rejim politik semasa yang berpaksi pada angkatan bersenjata. Bagi Niwing, revolusi dan bukan tentera diutamakan, tetapi dengan kegagalan revolusi ini, peraturan tentera semakin menyelah. BSPP turut menubuhkan sebuah sekolah latihan institusi pusat sains politik yang kemudiannya bertukar kepada sebuah universiti sains politik. BSPP turut menerima ramai pegawai tentera. Mereka dipilih khas oleh Niwing dalam kalangan pegawai kanan wilayah ketenteraan. Pada tahun 1993, tentera telah menubuhkan konvensyen kebangsaan bagi mengubah perlembagaan baru. Konvensyen ini mengandungi perwakilan daripada pelbagai parti politik dan ahli-ahli yang dilantik oleh kerajaan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Rehan atas pembentangan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin meneruskan pembentangan dengan membincangkan tentang dominasi tentera dalam kerajaan di Tanah Besar Asia Tenggara dengan kesannya terhadap politik dan sosioekonomi negara di Laos. Secara amnya, negara Laos mempunyai kekuatan tentera yang paling kecil di Tanah Besar Asia Tenggara yang berjumlah seramai 30,000 orang tentera, yakni sebahagian besarnya merupakan tentera darat. Sementelahan, sebahagian besar bertentera Laos berasal dari Lao People Liberation Army (LPLA) yang pernah berperang dengan tentera Laos pada sebelum ini. Tambahan pula, tentera Laos telah meningkat kepada 95,000 sehingga 98,000 anggota termasuk pasukan separa tentera dan sebagainya. Sebelum pasukan Perancis keluar dari Indochina pada tahun 1954, Washington telah memberikan latihan ketenteraan melalui sebuah perbadanan khas di Kedutaan Amerika di Vientiane. Sehubungan dengan itu, Kedutaan Amerika juga merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menanggung perbelanjaan bulanan terhadap tentera Laos dalam memberikan dorongan logistik dan latihan melalui Military Assistance Advisory Group (MAAG). Oleh hal yang demikian, pasukan tentera yang mempunyai hubungan dengan agensi Perisikan Amerika (CIA) telah menguruskan sebuah syarikat penerbangan iaitu Air America dalam membantu tentera Laos untuk membanteras pengaruh komunis di bawah pimpinan Pathet Lao dan pasukan komunis LPLA. Sebelum tahun 1975, tentera Laos sering terlibat dengan sebarang isu rampasan kuasa dalam memberikan sokongan pada golongan kiri, kanan dan berkecuali. Walau bagaimanapun, inisiatif ini dilihat gagal untuk membawa sebarang perubahan dan hanya membawa kepada kejayaan Pathet Lao dalam merampas kuasa sepenuhnya pada tahun 1975. Dalam menelusuri perkara ini dengan lebih mendalam, masalah utama tentera Laos pada ketika itu
ialah isu perbezaan kelas dalam kalangan pegawai dengan anggota lain yang membawa kepada kewujudan monopoli dalam keluarga feudal, yakni bukan merupakan suatu sistem politik formal. Oleh hal yang demikian, pihak Amerika Syarikat tetap memberikan bantuan kepada tentera Laos melalui kedutaannya di Vientiane dan United States Agency for International Development (USAID), walaupun telah terwujudnya pelarangan bagi kemasukan tentera asing ke Laos yang terkandung di dalam Perjanjian Geneva 1962. Bukan itu saja, bantuan ini juga adalah untuk menjadikan tentera sebagai pesaing utama dalam sebuah kerajaan Laos yang sering menghadapi masalah rasuah dan sering menghadapi sistem pelaksanaan tugas yang tidak cekap. Oleh hal yang demikian, tugas utama tentera Laos adalah untuk memberikan perlindungan kepada Laos, tetapi fungsinya telah diganggu-gugat oleh objektif Amerika di Laos dan Indochina. Hal ini demikian kerana negara Laos telah tertakluk kepada sebuah objektif Amerika Syarikat di Vietnam, yakni semua pertikaian dalam hal politik diselesaikan melalui kaedah ketenteraan. Hal ini menunjukkan kewujudan dominasi tentera terhadap kesan politik di Laos. Tambahan pula, kes pengeboman dari pihak Amerika Syarikat susulan objektif tersebut telah memberikan kesan yang sangat jelas terhadap pemindahan penduduk Laos pada ketika itu. Akan tetapi, pihak Amerika Syarikat dan kerajaan Laos juga telah melaksanakan program luar bandar yang lebih dikenali sebagai pasifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keselamatan kepada rakyat, mewujudkan semula proses bagi dasar politik dan mengembangkan ekonomi di Laos. Dalam pada itu, jelaslah bahawa pelaksanaan program seperti ini dapat memberikan gambaran terhadap sebuah dominasi tentera yang dapat memberikan impak yang sangat besar terhadap struktur sosioekonomi di Laos. Pada tahun 1950, bantuan ketenteraan yang telah diberikan oleh pihak Amerika Syarikat telah gagal mencapai objektif yang sebenar kerana bantuan itu tidak diterima oleh penduduk desa. Oleh hal yang demikian, jawatan kuasa revolusi telah ditubuhkan oleh Konggal yang mana membuat keputusan dalam menghapuskan gejala rasuah dan dasar eksploitasi terhadap rakyat Laos. Namun begitu, Konggal dilihat gagal dalam membawa perubahan kepada dasar politik di Laos yang hanya memberikan kesenangan kepada Pathet Lao yang berkuat kuasa selepas tahun 1975. Selepas itu, tentera Laos, yakni Tentera Pathet Lao atau LPLA, telah menjadi suatu medium negara di bawah order baharu, yakni Parti Komunis Laos. Dalam hal ini, sistem parti tentera telah mewujudkan keahlian secara serentak melalui Suruhanjaya Pusat Tentera Parti. Pada masa yang sama, terdapat ramai pegawai kanan tentera yang memegang jawatan dalam parti dan kerajaan. Contohnya, Jeneral Ham Tai Song Van Dun selaku Pemerintah Agung LPLA telah memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan dan Timbalan Perdana Menteri. Selain itu, Jeneral Sisavat Kyaw Mun Fan yang merupakan Ketua Staf Tentera telah memegang jawatan sebagai Setiausaha Sekretariat, Jawatan Kuasa Pusat Parti, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Bukan itu saja, Jeneral Samaneh Vitnakov yang merupakan Ahli Jawatan Kuasa Hal-Hal Tentera telah menjadi Timbalan Menteri Pertahanan Negara dan Ketua Pengarah Politburo Tentera. Hal ini menunjukkan bahawa dominasi tentera merupakan perkara yang memberikan kesan terhadap politik di Laos. Oleh hal yang demikian, negara Laos juga telah berpegang kepada sebuah dasar komunisme dari Vietnam pada tahun 1975 dalam memberikan penekanan terhadap pembentukan pasukan tentera moden yang sebelengkap dan canggih. Sementelahan, para pegawai tentera juga telah dilatih di negara-negara blok komunis tentang cara untuk mengendalikan jet pejuang, senjata penangkis kapal terbang dan sistem radar. Pada tahun 1980, sistem pangkat dalam bidang ketenteraan juga telah diwujudkan dan semua ketentera juga masih boleh melaksanakan aktiviti bukan ketenteraan seperti aktiviti pertanian, sosial dan lain-lain. Di samping itu, terdapat juga unit tentera di bahagian belakang yang menjalankan tugas untuk membangunkan semula sektor ekonomi di kawasan yang musnah akibat pengeboman tentera Amerika Syarikat sebelum tahun 1975. Lebih-lebih lagi, pembangunan semula sektor ekonomi di Laos masih dilaksanakan selepas tahun 1975 dalam menyediakan semua makanan, menambah baik sistem kehidupan rakyat dan mengukuhkan dasar sosialisme di Laos. Sehubungan dengan itu, sudah terang lagi usulah bahawa pembangunan semula ekonomi ini selaras dengan sebuah dominasi tentera yang dapat memberikan kesan yang baik dalam sosioekonomi di Laos. Tambahan pula,
Tentera Laos juga berjaya dalam mengeluarkan makanan sendiri, membaik pulih prasarana di Laos dan melatih penduduk desa dalam mengendalikan kerja-kerja pertanian di kawasan luar bandar. Bukan itu saja, dominasi tentera juga dapat mempengaruhi perluasan bidang politik dan pemobilisasian rakyat yang sudah semestinya akan dilaksanakan oleh tentera Laos sehingga dapat membentuk pembangunan Laos pada tahun 1979 bagi menjamin keselamatan negara Laos yang lebih selamat. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada Saudara Yazan bagi meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Yazan Zulfikar bin Yusri, pemegang kad matrik bernombor 150676. Hari ini saya akan membincangkan tentang tentera sebagai ejen pemodenan, khususnya di Thailand, Myanmar, Vietnam dan Laos. Tentera merupakan sebuah organisasi yang amat penting selain daripada tugas memelihara kedaulatan negara dari segala ancaman musuh-musuh. Pihak tentera juga telah memainkan peranan penting dalam membangunkan ekonomi bagi membawa perubahan kepada masyarakat setempat dan seterusnya mengubah kehidupan mereka ke tahap yang lebih baik. Sekitar tahun 1960-an, ramai dalam kalangan ahli sains politik di US sangat tertarik dengan peranan tentera dalam perubahan politik. Kebanyakan negara-negara yang baru merdeka telah mempunyai unit ketenteraan yang dianggap moden, terutama dari segi organisasinya, seperti Regimen Askar Melayu, pasukan Scout di Filipina, Regimen Gurkha, Regimen King on Rifles dan Arab Legion. Oleh itu, menurut P1926, rekrut dalam pasukan tentera seperti ini yang berasal dari luar bandar akan mengalami proses akulturasi yang lebih menyeluruh berbanding dengan keadaan yang dialami oleh orang biasa dalam proses pembandaran. Pihak ketenteraan juga turut mempunyai kemahiran baharu yang boleh diguna pakai dalam setiap pembangunan ekonomi. Selain itu, mereka juga turut mendapat latihan politik berkaitan dengan kewarganegaraan, iaitu menerapkan elemen-elemen kesetiaan kepada negara. Dengan latihan yang ada, golongan ketenteraan juga telah dinisbahkan dengan komuniti kebangsaan dan telah mempunyai tempat serta pengaruh dalam kalangan masyarakat tempatan. P1926 telah mengenal pasti 3 bentuk hubungan tentera awam. Yang pertama, pihak tentera sangat menonjol dalam masyarakat yang mengalami kemelut sosiopolitik dan mereka merupakan satu-satunya kelompok yang mempunyai wibawa yang tinggi dalam persaingan politik dan pentadbiran. Sebagai contoh, di negara China iaitu antara tahun 1911 hingga 1948 di mana tanpa pihak ketenteraan terlalu banyak perkara yang tidak boleh dijalankan, tetapi tanpa institusi awam yang berkesan tidak banyak yang boleh dilakukan oleh pihak tentera. Yang kedua pula, bentuk hubungan awam boleh dilihat di mana pihak tentera secara formal telah menggalakkan demokrasi tetapi masih lagi memonopoli arena politik negara. Sementara elit awam pula dipaksa menumpu kepada kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial seperti yang berlaku di negara Thailand. Dari sudut perspektif yang ketiga pula, P melihat hubungan tentera awam mempunyai organisasi serta struktur yang diperlukan untuk sesebuah kerajaan demokratik. Tetapi ianya juga dilihat gagal berfungsi dengan baik. Kesan daripada itu, proses pemodenan terbantut dan tentera mula mengambil alih peranan politik dan pentadbiran negara. Seterusnya pula di Myanmar atau Burma, P telah tertarik dengan situasi yang berlaku di sana, terutamanya ketika pentadbiran Ne Win iaitu yang mentadbir sekitar tahun 1959 hingga 1960 dan kemudiannya menyerahkan semula kuasa pentadbirannya kepada pentadbiran awam yang dipimpin oleh AFPFL atau Anti-Fascist People Front Organisation. Dalam pada itu, P sangat terpegun dengan tindakan yang dilakukan oleh Ne Win yang sebelum ini gagal dilaksanakan oleh ahli politik. Menurut beliau lagi, untuk kemajuan politik dan ekonomi adalah lebih baik Burma diserahkan kepada pihak ketenteraan dan bukan kepada pihak ahli politik yang kebanyakannya terlibat dalam rasuah. Namun begitu, dalam sudut jangka masa yang panjang, terbukti bahawa rejim Ne Win gagal membawa Myanmar kepada pemodenan dari segi politik dan ekonomi. Malahan juga tentera juga dianggap telah menjadi punca kepada semua masalah yang berlaku di Myanmar. Masalah politik yang berlarutan
telah memberi kesan kepada ekonomi negara sekaligus membawa kepada penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Oleh itu, di Myanmar agak sukar untuk memperakui bahawa tentera telah menjadi ejen kepada perubahan. Menurut Harold Krosh 1985, beliau telah menilai semula pandangan di mana tentera merupakan ejen kepada pemodenan di dunia ketiga khususnya di Asia Tenggara. Beliau juga menolak pandangan P dan Huntington dan mengatakan pemodenan bergantung kepada tahap kemajuan sesebuah negara. Seperti campur tangan tentera dalam masyarakat yang lebih maju berkemungkinan memberi kesan yang berbeza berbanding dengan negara dunia ketiga. Di Thailand, masyarakat telah pun dimodernkan sama ada dari sudut industrial, urbanisasi, pendidikan moden dan lain-lain. Hal ini juga sangat sukar untuk mengatakan tentera itu lebih membawa kepada pemodenan berbanding dengan masyarakat awam. Bahkan, kemungkinan apabila tentera menjadi satu kumpulan politik yang konservatif mampu menghalang kepada proses pemodenan di Thailand. Krosh juga menyentuh hal berlaku di Kemboja di mana keadaan menjadi semakin buruk apabila rampasan kuasa tentera berlaku pada 1970 lalu membawa kepada perang saudara yang berlarutan selama 5 tahun. Dalam suasana tersebut, tidak mungkin perkembangan ekonomi boleh berlaku. Vietnam juga menerima nasib yang sama selepas rampasan kuasa tentera 1963 yang menyebabkan ekonomi runtuh akibat perang saudara yang timbul dan disulitkan lagi dengan kemunculan kuasa asing. Menurut Krosh, jelas sekali tentera ternyata gagal sebagai ejen pemodenan kepada sesebuah negara. Bagi faktor Krosh, terdapat faktor lain yang lebih penting seperti falsafah pembangunan yang dipegang oleh pemerintah semasa kemasukan pelabur asing, tahap pendidikan dan kemahiran buruh itu sendiri. Namun begitu, masih ramai lagi pengkaji yang mengaitkan tentera sebagai satu ejen penting pemodenan kerana tentera dikatakan bersifat moden dari segi orientasi, organisasi, teknologi dan nilai. Hubungan antara tentera dan pembangunan dapat dilihat pada tahun 1980-an di Thailand, di mana tentera turut terlibat dalam pembangunan luar bandar, terutama di wilayah Timur Laut dan juga wilayah selatan sehingga projek pembangunan tersebut digelar sebagai harapan baru. Pihak tentera juga turut membawa masuk pakar-pakar berkaitan seperti pegawai kerajaan dan pakar akademik. Markas wilayah kedua tentera diberikan tanggungjawab mengimplementasikan pelbagai program berkaitan dengan penanaman pokok di hutan untuk meningkatkan mutu tanah dan pertanian serta menjamin sumber air yang bersih. Di Thailand, pihak tentera juga dilihat sangat memainkan peranan dalam pembangunan di kawasan perkampungan yang terletak di kawasan sempadan Thailand Kemboja antara tahun 1977 hingga 1978 disebabkan oleh peristiwa berbalas tembakan. Keselamatan di kampung yang terlibat telah dinaik taraf. Penduduk diberi latihan asas ketenteraan. Selain itu, pihak tentera juga telah mengajarkan teknik pertanian terkini, teknik pemasaran dan cara untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan bagi pertanian. Melalui Perlembagaan 1974 juga telah mengiktiraf bahawa pihak tentera mempunyai tugas dalam pembangunan sesebuah negara selain daripada melindungi negara dari segala macam ancaman seperti komunis. Isan Kiau berkait rapat dengan penanaman semula hutan yang semakin pupus di Thailand akibat pembalakan dan penerokaan tanah pertanian, dan projek tersebut telah melibatkan hampir 1.2 juta orang petani. Secara kesimpulannya, dominasi ketenteraan dalam kerajaan di kawasan Tanah Besar Asia Tenggara sangat meninggalkan kesan terhadap perspektif politik dan juga sosioekonomi negara, terutamanya di Thailand, Myanmar, Kemboja dan Laos. Selain itu, ketenteraan juga dilihat lebih sesuai membawa kepada era pemodenan dan telah menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Tegaslah bahawa tentera sangat memainkan peranan penting dalam membawa kepada perubahan ke arah yang lebih baik, terutamanya di Thailand.
Berikut merupakan bibliografi kami.